Apple telah pun melepaskan versi update iOS 15.4 yang terbaru, dan versi kali ini memang antara versi yang paling dinantikan oleh pengguna iPhone di seluruh dunia disebabkan oleh dia punya ciri yang baru tu memang adapt dengan situasi COVID-19 kita sekarang ni kan. Dan juga ini adalah antara major upgrade berbanding dengan versi iOS 15 yang lain, dan kita pun dah hampir dah dengan pancaran rasmi untuk iOS 16 yang bakal dilancarkan masa acara WWDC 2022 pada bulan 6 tahun ni. So dalam masa 3 bulan sahaja daripada sekarang ni, memang dah sangat-sangat dekat kan. So guys, perkara pertama sekali sebelum korang nak update kepada iOS 15.4 terbaru ni melalui iPhone korang adalah korang kena pastikan yang storage iPhone korang tu ada extra sikit lah, supaya masa update tu tak adalah tiba-tiba stuck kan sebab storage korang dah full. So pastikan adalah extra storage sikit, sebab untuk file yang ada pada iOS 15.4 ni besar juga, lebih kurang 1 gig lebih macam tu. Yang kedua adalah pastikan Wi-Fi connection iPhone korang tu stabil lah, tak adalah macam sangkut-sangkut apa semua, supaya kita nak elakkan sebarang risiko masa kita tengah update iOS terbaru ni. Sebab ada juga risiko tiba-tiba start logo Apple lah, tiba-tiba dia fail apa semua kan. So kita nak elakkan perkara tu berlaku. Yang terakhir adalah pastikan iPhone korang tu ada bateri yang cukup, ataupun aku galakkan untuk cocok charge sambil korang update iOS, supaya kita nak elakkan sebarang masalah ataupun risiko yang berlaku masa tengah update iOS terbaru tu kan. Sebab ada juga kes-kes bateri tak cukup tapi nak update, bila bateri habis masa tengah update tu tiba-tiba start logo Apple. Sebab bila dah start logo Apple, dia punya solution adalah kita kena restore iPhone tu, bermakna semua data akan hilang. So kalau ada buat backup tu memang mujur lah kan, selamat. Tapi kalau tak ada buat backup file iPhone tu memang pening kepala lah kot. Kalau ada banyak file-file penting tu memang jam otak kan. Kalau nak lagi selamat lagi, dan kalau korang sayangkan semua file-file penting yang ada pada iPhone korang, aku galakkan untuk korang buat backup terlebih dahulu iPhone tu sebelum korang update kepada iOS yang terbaru. Tak kisah iOS 15 ke 14 ke 16 ke, korang buat backup terlebih dahulu file-file penting yang ada pada iPhone korang tu. Buatlah backup dekat komputer ke, dekat laptop ke, dekat iCloud dan sebagainya, supaya kita tak nak anything happen berlaku pada iPhone kita, file kita pun hilangkan. So at least kalau kita ada buat backup, ada jugalah file tu kat tempat yang kita simpan tu kan. At least tak adalah kita hilang semuanya terus kan. So ya, itu adalah perkara penting yang korang kena buat sebelum korang nak update iOS yang terbaru ni. Dan dalam video kali ni aku akan kongsikan antara fungsi dan juga ciri menarik yang korang wajib tahu sebagai pengguna iPhone untuk korang gunakan dekat iOS 15.4 yang terbaru ni. Okay, let's talk about it. Yang pertama sekali adalah add bukti vaksin dekat aplikasi Health ataupun dekat Apple Wallet. Untuk Malaysia, kita tak boleh add dekat Apple Wallet, kita hanya boleh add dekat aplikasi Health saja. So ada dua cara untuk kita add bukti vaksin dekat aplikasi Health. Yang pertama adalah sama ada korang screenshot bukti vaksin dekat aplikasi MySejahtera. Korang just screenshot satu per satu, bukannya screenshot dua-dua, and then korang tap dekat gambar dan korang boleh pergi terus kepada aplikasi Health. So just tap saja dekat gambar dan dia akan keluar terus open in Health. So kat sini dia akan masuk terus dan dia akan keluar informasi mengenai korang punya vaksin lah, AstraZeneca ke Pfizer dan sebagainya, dan just tekan add wallet and Health. Sini kalau korang tengok kat sini dia tulis unable to add to wallet, dia hanya boleh add to Health saja. So tekan dan kat sini. Dan kat sini korang akan nampak immunization record, menandakan bahawa dia dah add vaksin dekat dalam aplikasi Health. Cara yang kedua untuk korang add bukti vaksin dekat aplikasi Health adalah korang kena gunakan phone yang lain, ambil gambar bukti vaksin tu dan scan menggunakan iPhone ni dekat QR code bukti vaksin tu, dan buat cara yang sama macam aku buat tadi, add to aplikasi Health. Once korang dah add, dia akan keluar dekat bahagian immunization ni lah. So just tekan dekat bahagian browse, and bawah sekali korang akan nampak immunization, tekan dalam ni, dan dalam ni akan ada information pasal bukti vaksin. So apa kepentingan sebenarnya bukti vaksin dekat aplikasi Health ni? Sebenarnya ini adalah alternatif kedua untuk kita menunjukkan bahawa kita dah dicucuk vaksin yang sah. Yang seterusnya adalah untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Sekarang ni kita tahu yang dia ada promotion 120Hz, tapi sebelum ni hanya untuk aplikasi Apple sedia ada saja. Tapi untuk versi iOS 15.4 sekarang ni Apple dah bagi sokongan 120Hz untuk third party apps. Fungsi ketiga yang aku pasti ramai nantikan adalah korang dah boleh unlock Face ID walaupun menggunakan face mask. Sebenarnya untuk iOS 14.5 sebelum ni pun dah boleh unlock gunakan mask kalau korang gunakan iPhone 10 dan juga ke atas lah. Tapi nak kena gunakan Apple Watch Series 3 dan ke atas juga. So nak kena pair dengan Apple Watch. Tapi kali ni untuk iOS 15.4 ada pilihan unlock Face ID walaupun korang gunakan mask, tak perlu gunakan Apple Watch dah. Cumanya Apple hanya bagi ciri ni hanya untuk iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max dan juga iPhone 13 series dan
iPhone yang terbaru yang akan dilancarkan kelak. Untuk iPhone 11 series dan ke bawah tak boleh gunakan fungsi ni. Alternatif dia memang korang nak kena gunakan Apple Watch jugalah untuk iPhone 10 dan juga ke atas. Kalau korang nak gunakan fungsi unlock pakai face mask, tapi kena pakai Apple Watch. Itu untuk iPhone 11 series ke bawah lah. So untuk nak setting, just masuk ke bahagian setting, pergi ke bahagian Face ID dan juga passcode, dan dekat sini korang boleh nampak dia tulis Face ID with a mask. So just enable saja, dan kalau korang seorang pengguna glasses, korang just add saja glasses dekat bahagian bawah dia ni. So memang very simple, dan aku dah cuba dia punya fungsi face unlock. Memang very seamless dan lebih kurang je macam kita tak gunakan mask. Memang sangat-sangat pantas, memudahkan untuk kita buat payment online, untuk nak unlock everything just menggunakan Face ID walaupun korang menggunakan face mask. Ciri menarik seterusnya adalah sekarang ni ada 37 pilihan emoji baru dengan 75 skin tone. So korang just pergi saja ke bahagian emoji, korang akan nampak pelbagai jenis pilihan emoji baru. Ada yang face melting, ada yang tutup mulut, ada yang tutup mata, ada yang buat respect, ada yang tunjuk mini love guna jari, dan banyak lagi emoji baru untuk iOS 19.4 ni. Memang menarik, cuma aku macam pelik sikit lah emoji untuk lelaki mengandung ni kan. Memang melanggar hukum alam betul lah untuk emoji lelaki mengandung ni. Tapi ya, it's good to have untuk emoji yang lain ni. Aku memang enjoy gunakan emoji mini love jari ni, dan juga emoji yang melting ni kan. Memang boleh lah, sesuai lah untuk orang yang tengah bercinta sekarang ni kan. Seterusnya adalah fungsi Quick Action Shortcut untuk Apple Music. So kalau korang hold lama dekat Apple Music ni, dia akan keluar play most recent ataupun play my station. So just tekan saja, dia akan mainkan lagu yang korang pernah mainkan baru-baru ni. Dan untuk yang play my station, dia akan mainkan lagu yang biasa korang play dekat Apple Music. Ini khas untuk pelanggan Apple Music saja. Kalau korang pelanggan Spotify, memang tak boleh gunakan fungsi ni kat Spotify lah. Seterusnya, fungsi ni bagi aku agak fun dan juga underrated jugalah, iaitu Share Play yang boleh diaktifkan terus melalui setting share. Kita boleh tengok video sambil FaceTime sama-sama dengan orang lain. So hanya menyokong untuk aplikasi TikTok dan juga Apple TV Plus saja buat masa ni yang aku cubalah. Tak tahulah aplikasi lain kan. Tapi untuk Facebook, IG dan juga Twitter tak support lagi buat masa ni. Aku dah cuba tadi. So just masuk saja aplikasi TikTok dan pilih video yang korang nak. Tekan kepada bahagian share kat sini, tekan ada. Dekat bahagian atas ni korang akan nampak dia tulis Share Play. Just tekan saja dan korang boleh pilih kontak yang korang nak untuk FaceTime sambil tengok video yang sama. So guys, itulah dia antara fungsi menarik yang daripada iOS 15.4 yang terbaru. Dan dalam banyak-banyak tu aku rasa yang paling best sekali, of course lah, kita boleh unlock Face ID walaupun menggunakan face mask. Tak perlu bergantung dengan Apple Watch lah. So senang nak buat payment online ke, nak unlock aplikasi dan sebagainya tanpa kita perlu buka mask kita. Just keep pakai mask saja. Tapi untuk iPhone 11 series sampailah iPhone 10, iPhone 10 series apa semua boleh juga, cuma korang kena bergantung dekat Apple Watch Series 3 dan juga yang ke atas yang model-model terbaru. Kebanyakan ciri baru yang menarik untuk iOS 15.4 ni aku nampak dia lebih memberi kelebihan untuk iPhone yang terbaru lah, untuk iPhone 12 series dan juga untuk iPhone 13 series. Bear in mind, mungkin ada antara ciri yang aku kongsikan tadi tak compatible untuk iPhone yang korang gunakan sekarang ni. So make sure iPhone korang update kepada latest iOS iaitu 15.4 dan make sure fungsi itu compatible untuk iPhone yang korang gunakan tu. Okay, so guys, berjumpa lagi lain video. Assalamualaikum, bye.